Okey, soalan seterusnya yang saya nak bincang dengan awak yang ramai yang salah adalah soalan nombor 30. Okey, so tengok soalan ni. Okey, Raja, okey ni tajuk apa? Oh, dia bagi tahu, okey, interference. Okey. So, Raja menunjukkan garis-garis antinode. So kalau antinode maksudnya semua ni satu geng. Alright, antinode maksudnya puncak dengan puncak atau lembangan dengan lembangan. Okey, satu corak interference dalam sebuah tangki riak. So maksudnya ini gelombang air. Alright, so berapakah panjang gelembang? Berapakah panjang gelombang? Apa dia bagi? Dia bagi 6 cm jarak antara sumber. Dia bagi 24 cm jarak antara awak punya sumber dengan skrin. Okey, tempat kita ukur antinode tu. Alright, dan yang terakhir dia bagi 32. 32 ni adalah jarak di antara 1, 2, 3, 4, 5 antinode. Okey, so macam nak selesaikan? Okey, yang ini kira-kira kita akan pakai formula. Okey, apa formula dia? Very simple. Alright, so lambda sama dengan AX bahagi D. Okey, so dia minta cari lambda, betul? Alright, so awak kena ada A, awak kena ada X, awak kena ada D. Okey, so first of all, mula-mula sekali tengok dekat soalan ni. Adakah awak perlu menukar unit? Saya selalu cakap kat awak, awak tengok betul-betul sama ada nak tukar unit ataupun tidak. So, tips yang pertama adalah, adakah semua unit dia sama? Okay, kalau semua unit dia sama, tak payah tukar. Tips yang kedua, soalan bagi unit sama tak dengan nombor dia bagi unit dia? So, di cm, soalan pun dalam cm. So, tak payah tukar. Tapi kalau awak jenis nak tukar, awak dah menyusahkan hidup di mana awak tukar kat sini. Lepas tu nanti bila jawapan, awak terpaksa tukar balik cm. Okay, so bila dia bagi sama saja, jawapan pun dalam unit yang sama dengan dia, so tak payah buat pertukaran unit. Okay, so since dia minta awak cari, saya kata sikit since dia minta awak cari lambda AX bahagi D, so A berapa? A jarak antara dua sumber. Okay, A sama dengan 6. Alright. X dia berapa? Okay, remember, saya pernah ajar dekat awak, X itu membawa maksud jarak di antara dua fasa yang berturutan. Okey, antinode yang berturutan. Okey, dalam kes macam ni, gelombang air, puncak-puncak, lembangan-lembangan. Kalau ingat cahaya, cerah dengan cerah, gelap dengan gelap. Okey, kalau ingat bunyi, gelombang bunyi, kuat dengan kuat, lemah dengan lemah. So, dalam kes macam ni, adakah X dia 32? Tidak, sebab X dia adalah yang berturutan. Antinode yang berturutan. So, 32 ni merangkumi berapa antinode? Ada berapa ruang kat sini? 1, 2, 3, 4. So, awak kena 32 ni kena bahagi dengan 4. So, 32 bahagi 4 dapat berapa? 8. Very good. Okay. So, D dia berapa? D is jarak di antara awak punya sumber dengan tempat kita kira antinode punya jarak. So, 24. Alright. So, 24. So, settlekan je lah. Very simple. Alright. So, ni 1. Ni berapa? 4. Okay, 8 bahagi 4. 2. 2 apa? 2.0 cm. So, jawapan dia apa? Jawapan dia A. Alright, kelas. Soalan berikutnya, kita settlekan soalan nombor 31. Okay, saya ada gambar rajah dia dekat sini. So, nanti kita tengok soal macam mana penyelesaian dia. Okay, so, satu gelombang bunyi merambat dengan dalam udara, laju dia 340 meter per saat melalui siri mampatan dan regangan macam dalam rajah ni. Okay, lepas tu rajah ni nanti saya ceritalah. So, dia tanya kat awak berapakah frekuensi gelombang. Berapakah frekuensi gelombang itu? So, apa maklumat dia bagi? Kita buat keluar dulu 340 meter per saat. Okay, so dia bagi dekat awak V, laju gelombang awak 340 meter per saat. Okay. Kemudian dia cakap kat awak, ini adalah gelombang bunyi. Okay, awak dah belajar gelombang bunyi adalah gelombang membujur ke melintang? Ingat lagi tak? Okay, dia adalah gelombang melintang. Saya pernah tunjuk kat awak yang gambar spring membujur melintang tu macam mana? Membujur maksudnya macam ni. Okay, melintang maksudnya macam ni. Okay, so ini adalah gelombang melintang, which is gelombang bunyi. Yang mana dia terdiri daripada, soalan awak cakap, mampatan regangan. Okay, tengok dalam gambar rajah tu. Okay, tengok dalam gambar rajah. Dekat mana mampatan? Mestilah dekat yang rapat-rapat ni. Dekat mana regangan? Mestilah yang jauh-jauh. Macam spring yang saya tunjuk dekat kelas tu. Okay, so dekat sini, regangan, mampatan, regangan, mampatan, regangan, mampatan. Okay, kemudian dia bagi kat sini saja.
Daripada mampatan sini sampai mampatan sini 0.17 meter. Okay, so untuk menyelesaikannya, this is calculation dan kita pakai formula V sama dengan F lambda. Dia suruh awak cari F. So kita tukar formula ni kepada F sama dengan V bahagi lambda. Okay. So V awak dah ada. V awak berapa? V 340. Okay. Sekarang kita nak settlekan lambda. Okay. So lambda dia tak bagi. Tapi awak tahu lambda is panjang gelombang. Panjang gelombang is jarak di antara dua fasa yang berturutan. Okay. Saya tolak sini sikit. Okay. Kalau dalam gelombang air, okay, dalam gelombang cahaya yang kita belajar, awak belajar macam ni kan. Okay. Saya kacau. Alright. So. Okay. Yang ni senang. Awak tahu, kalau nak cari lambda, cari je lah puncak dengan puncak. Okey, tak pun, okey saya sama sikit. Tak pun lembangan dengan lembangan, tak pun sini dengan sini. Okey, tapi dalam kes gelombang bunyi, dia tak ada puncak, dia tak ada lembangan. Okey, so kita kena cari jarak di antara mampatan dengan mampatan atau regangan dengan regangan. Sebab itulah dia bagi 0.17 ni dekat awak. Okay. So, cara dia macam mana? Cara dia adalah dekat sini ada berapa mampatan? Mampatan ada 3. 1, 2, 3. Regangan ada 2. Yang dibagi pada awak adalah antara mampatan pertama hingga mampatan ketiga 0.17 meter. So, apa perlu kita buat dengan lambda? Untuk mencari lambda sama dengan 0.17 bahagi, sebab lambda is antara, kalau yang gambar tadi puncak dengan puncak kan, tapi dalam kes ini lambda adalah antara mampatan dengan mampatan. Satu je lah. Tak payahlah ambil mampatan dengan mampatan dengan mampatan sebab dia kena berturutan. So 0.17 bahagi 2. Okay. So bila awak bahagi 2, awak akan dapat 0. If I'm not mistaken, 0.085. Correct? Yes, 0.085 meter lah. So awak settlekan. Bila awak tekan kalkulator awak, you are supposed to get the answer is 4,000 Hz. Okay, so kalau tengok dekat pilihan jawapan yang ada pada awak, 4,000 Hz, jawapan dia adalah C. Okay, soalan seterusnya, kita tengok soalan nombor 38. Okay, soalan nombor 38. Satu kanta cembung dengan panjang fokus 12 cm digunakan sebagai kanta pembesar. Jarak antara satu objek dari kanta ialah 4 cm. Berapakah pembesaran linear image yang terbentuk? Okay, awak dah belajar, okay, yang mana bila kita cakap pasal pembesaran, okay, bila kita cakap pasal pembesaran, maka awak perlukan M sama dengan V bahagi U ke U bahagi V? Okay, V bahagi U. Alright. Okay, tetapi adakah kedua-dua maklumat ni diberi? Sebab dia suruh awak cari pembesaran. So, V kena ada, U kena ada. So, soalan bagi apa? Soalan cuma bagi jarak satu objek dari kanta dia adalah 4 cm. Jadi, ini bermakna soalan ni cuma bagi dekat awak yang ini, U. Iaitu U sama dengan 4 cm. Tapi V dia tak bagi. So maksudnya sekarang kita kena cari V. Dan untuk mencari V, awak perlukan lagi satu formula. Okay, sebab dia bagi awak panjang fokus tau. So awak perlukan formula 1 per F sama dengan 1 per U campur 1 per V. Okay. Tapi ingat remember, F ni boleh jadi positif, boleh jadi negatif, depends kepada kita punya jenis kanta. Tengok soalan tadi, tadi kata kanta cembung. Kalau kata cembung, F ni positif ke negatif? F ni adalah positif. So, daripada sini, awak ada F. Nanti kita masukkan Awak ada U. Mana U? Ni. So, awak boleh dapat V. Bila awak dah dapat V, awak masukkan V kat sini, awak dapatlah pembesaran dia berapa. Jom kita try. Alright, so kita try. 1 per F. F dia berapa dalam soalan? Saya kena tengok, saya lupa. 1 per 12. Okay. Sama dengan 1 per U dia berapa? U dia 4. Campur 1 per V. Okay, so settlekan ni. Awak mesti pandai punya. Ini matematik biasa je. Alright, tak apalah saya bantu macam biasa. Alright, so 1 per V sama dengan 1 per 12 tolak 1 per 4.
Betul? Alright, so at the end, hujung sekali, awak akan dapat 1 per V gedebak-gedebuk. Awak kira lah ni darab 3 apa semua, awak pun pandai matematik kan. Alright, so awak akan dapat 2 per 12. Okay, nampak Oh, dah ke bawah Right, sorry. Okay, 2 per 12. Itu 1 per V. 2 per 12. Okay, boleh kecilkan kan? Okay, 1 yang ni 6. So, 1 per V sama dengan 1 per 6. V sama dengan 6 per 1. Ataupun, senang cerita, dia adalah 6. So, dapat tak 6 ni? Dapat kan? Guna formula yang kedua ni kan? Okay, so apa cerita? Ambil 6 ni, masukkan dekat V. So, V pun awak dah ada sekarang. V sama dengan 6 cm. So, settle je lah pembesaran. M sama dengan 6 bahagi 4. Tekan kalkulator. Okay, siapa yang rajin congak, silakanlah congak. Okay, 3 kali 2, 6. Sorry. Okay, 2 kali 2, 4. So, 3 bahagi 2, 1/5. So, hashtag awak ni. So, at the end, awak dapat jawapan dia adalah A. Alright, dan seterusnya kita tengok soalan nombor 33. Okay, which of bahasa Melayu lah. Okay, antara berikut rajah manakah menunjukkan lintasan alur cahaya melalui satu bongkah kaca dengan betul? Okay, so dia bagi pilihan jawapan kepada awak A, B, C, D. So dia minta awak pilih antara A, B, C, D ni yang manakah menunjukkan laluan dia adalah betul. Okay, so sebelum saya terangkan pasal setiap satu daripada sini, kita pergi kepada konsep dulu. Konsep apabila satu alur cahaya itu kita lalukan kepada bongkah kaca. So, ini dalam tajuk apa kelas? Ini dalam tajuk pembiasan. Okey. So, apabila kita belajar tentang pembiasan, dia ada dua keadaan. Okey, apabila pembiasan, dia mesti masuk daripada medium yang berbeza ketumpatan. Okey, so dalam contoh macam ni, kawasan sini adalah udara dan ini adalah bongkah kaca. So, ketumpatan di antara udara dan bongkah kaca adalah berbeza. Maka awak kena tentukan pula antara udara dengan bongkah kaca yang manakah ketumpatannya tinggi. Udara tinggi ataupun bongkah kaca tinggi. Sebab dia dah berbeza. Jadi kita kena tahu siapa tinggi, siapa rendah. Okay. So ketumpatan bongkah kaca adalah lebih tinggi berbanding dengan ketumpatan udara. So sekarang ni awak kena tahu pula. Kalau daripada udara pergi ke kaca. Okay. Alright, so maksudnya daripada ketumpatan tinggi pergi ke ketumpatan rendah. Okey, so yang ni kita dah belajar ketumpatan tinggi pergi ke ketumpatan rendah. Okey, apa jadi kepada alur cahaya awak? Okey, maksudnya kalau kita letak satu cahaya sengit macam ni ke tegak, tegak lain sengit macam ni ke. Okey, daripada kurang tumpat kepada lebih tumpat, alur cahaya itu akan mendekati atau menjauhi normal. Mendekati normal. Okey, yang ni ada dalam nota awak sepatutnya awak tahulah. Okey, so begitu juga sebaliknya. Okey, yang ni kurang tumpat, lebih tumpat, mendekati. So kalau terbalik, kalau dekat depan ni awak letak kaca, maksudnya lebih tumpat kepada kurang tumpat, dia menjauhi. Alright, so jangan tengok soalan tadi, kita hentam sahaja dekat sini. Bagaimanakah rupa kalau kita letak sahaja alur cahaya tu ikut suka hati kita. Okey, so sebagai contoh, saya letak alur cahaya datang daripada sini. Okay, so ini alur cahaya kita. Okay, alright. So, alur cahaya datang pada sini macam biasa. Kalau kita nak lukis, perkara pertama adalah garis normal. Okay, soalan tu tak suruh lukis. Tapi untuk memahamkannya, kita kena benda ni. Okay, so garis normal. So, alur cahaya awak datang daripada sini. Okay, kalau ikut daripada logik akal, dia akan pergi straight macam ni. Okay, maksudnya pergi straight macam ni. Tapi disebabkan kita dah belajar pembiasan, maka dia tak akan pergi straight. Okay, dia akan belok sikit. Cuma belok tu kita nak tahu, adakah dia pergi straight, dia rapat ke normal, ataupun dia pergi straight, dia jauh daripada normal. Ini normal. Okay, saya rasa pakai pensel lebih kecil kot. Okay, ni adakah dia rapat ke normal, ataupun dia menjauhi normal. So, awak tengok daripada sini. Sini udara, sini kaca. So, udara pergi ke kaca, kurang tumpat kepada lebih tumpat, dia akan mendekati. So, kalau mendekati, lukisan awak sepatutnya bukan straight, tapi dia merapat. Dia merapat macam tu. Nampak Dia dekat.
Okey, macam mana nak tahu dia dekat? Ni awak ukur sudut sini. Kalau dia bagi, kata awak boleh ukur lah. Lepas tu ukur sudut sini. Pastikan sudut sini lebih besar daripada sini sebab sini awak cakap mendekati. Alright, lepas tu kita ada buat latihan. Okey, bayangkan dia straight pergi sampai sini. Okey. So, apa jadi pula dekat sini? You buat another normal. Buat normal lagi satu. Okey, awak buat normal lagi satu. So, dekat sini pula, dia daripada bongkah kaca keluar ke udara. So, dia daripada lebih tumpat kepada kurang tumpat. So, dia berlawanan lah dengan apa kita tulis ni. So, kalau tadi dia mendekati kerana kurang tumpat lebih tumpat. So, kalau lebih tumpat kepada kurang tumpat, dia akan menjauhi. So, menjauhi tu macam mana? Maksudnya, apabila keluar dekat bawah ni, adakah dia keluar ke atas? Maksudnya kalau ke atas ni mendekati, kalau ke bawah dia menjauhi, maka lukisannya akan jadi ke bawah macam tu. Alright? Okay, so sekarang kita tengok pilihan jawapan yang ada pula dekat dalam kita punya kertas soalan ni. Okay, so cuba tengok yang pertama. Okay, yang pertama arus cahaya pergi sini. Dah kenapa jadi 90 darjah kat sini? Okay, situasi 90 darjah dengan normal ni boleh berlaku. Betul tak kan? Tapi dalam kes macam ni, dia maksudnya dia pergi selari dengan garis normal awak. Situasi ni takkan terjadi dalam kes ini. Alright, yang kedua pula. Okay, dia pergi daripada sini. Okay, awak lukis normal. Okay, lukis normal. Okay, kurang tumpat, lebih tumpat. So, sepatutnya mendekati. Betul ke dia mendekati? Yes, kat sini dah betul. Okay, lebih tumpat kepada kurang tumpat, sepatutnya menjauhi. Betul? Okay, so ini betul. So, sebab tu jawapan dia B. Okay, kenapa C salah? C salah kerana lukis normal. Okay, ini lepas tu patah balik ke sini. Dia macam pantulan dalam penuh, kan? Okay, sedangkan ini adalah pembiasan. Dia tak ada cakap pun pasal sudut genting. So, obviously sini dah salah. So, ni bukan jawapan dia. Okay, yang D ni pun sama. Nampak? Macam mana boleh terpantul? Maksudnya, pergi sini. Sepatutnya dia pergi sebelah sini. Okay, terbias ke di sebalik daripada garis normal yang awak lukis. So, ini bukan jawapan dia. So, jawapan dia adalah B. Seterusnya, kita tengok soalan nombor 37. Okay. Satu objek diletakkan 15 cm dari satu kantar cekung. Kantar cekung tu panjang fokus dia. Oh, very good. Yang ni dia tak ada kira-kira. Tapi adalah maklumat sikit dia bagi. Saya tolak sini sikit. Okey, dia bagi apa kat awak? Dia bagi satu objek diletak di hadapan kantar cekung. Berapa jauh dia? So, maksudnya U dia... tak nampak. Okey. U dia sama dengan berapa cm? U dia 15 cm. Okey, apa lagi maklumat dia bagi? Lepas tu dia kata kantar cekung tu panjang fokus dia 10. So, F dia sama dengan 10 cm. So, dia minta awak cari jawapan daripada A, B, C, D ini. Yang manakah ciri-ciri bagi imej yang terbentuk kalau kita jalankan aktiviti ini. Okay. So, very simple. Okay, saya guna juga lukisan. Sebenarnya ada dalam nota awak. Awak perlu cari je lah pada nota awak. Okay. Alright, ni antara bab terakhir yang kita belajar. Okay, so saya akan lukis sikit kat awak. Lukisan ni sebenarnya dah ada pada nota awak. So, saya akan lukis draft saja. Okay. Awak ada satu, macam biasa kita akan kena ada paksi utama. Alright. Lepas tu daripada paksi utama, awak kena ada kantar cekung. Kantar pula dah. Dia kata kantar ke cermin? Dia kata cermin cekung. Okay. So, tadi dia dah kata F sama dengan 10. So, sini 10. So, awak pakai pembaris, awak lukis kan. Kita dulu buat kecil je lah. Ini buat besar. 10 cm. Kemudian dia kata objek awak berada pada 15 cm. Sini. So, ceritanya apa? Ceritanya adalah awak buatlah ni. Okay, objek awak dekat situ. So, lepas tu buatlah garisan-garisan yang kita belajar tu. Okay, refer balik pada buku awak. Ataupun saya ada buku teks dekat tangan saya. Okay, so kita tengok cermin cekung. So, this is cermin cekung. Okay, so kalau dia kata dekat awak tadi, buku teks muka surat berapa ya? Buku teks muka surat 274. Okay, so tadi dia cakap F sama dengan 10. Saya tengok gambar rajah ni balik. F sama dengan 10. So, dia ada kat sini. 2F berapa kelas? 2F. Kalau saya kata 2F. 2S kat sini kan. Kalau F 10, 2F
20. So maksudnya awak punya objek berada di antara lebih besar daripada F, lebih kecil daripada 2F. So ambil buku ni, awak refer kat sini. Okay. Atas kali ni. Okay. So awak punya objek lebih besar daripada F, lebih kecil daripada 2F. Cirinya apa kelas? Awak dah lukis pun. Ciri-ciri dia adalah nyata, songsang dan diperbesar. Okey, siapa yang hafal dia terus keluar ada jawapan. Siapa yang tak hafal dia kena lukis lah dalam exam kan. Nyata, songsang, diperbesar. Jadi tengok pilihan jawapan awak. Okey, nyata, songsang, diperbesar. Nyata, dia tak bagi pasal songsang dia bagi nyata, diperbesar sahaja. Okey. Nyata, diperbesar. Nyata kecil, salah. Nyata kecil, salah. Nyata diperbesar. Okey, so antara dua ni saja yang menjadi confuse awak. Okey, lepas tu dia kata, di hadapan cermin, yang di pula, di belakang cermin. So, di sini memerlukan awak untuk memahami apa maksud nyata. Nyata tu maksudnya di hadapan cermin atau di belakang cermin. Okey, remember, untuk cermin dia berlawanan dengan kanta. Okey, contohnya ni kanta kan? Okey, ni kanta. Dia berbeza dengan cermin. Untuk cermin, sesuatu yang nyata, kalau imej awak nyata, dia mesti berada di hadapan cermin. Okey, so maya di belakang cermin. So dalam kes ini, nyata mesti berada di depan cermin. So nyata dibesarkan dan di depan cermin. So this is your answer. Kenapa D bukan answer dia? Sebab dah lah cakap nyata di belakang cermin. So salahnya adalah di belakang cermin. Dan soalan terakhir yang kita nak bincang. Okey, tak banyak sangat dalam set ni yang awak tak berjaya. Okey, soalan nombor 39. Senang je soalan ni. Okey, satu mikroskop majmuk menggunakan kanta cembung sebagai kanta objektif. Dalam nota kita panggil kanta objek. Sama je. Okey. Dan kanta mata, pasangan manakah yang benar mengenai imej bagi kanta objektif dan imej bagi kanta mata. Okey, remember, dia kata digunakan dalam mana? Digunakan dalam mikroskop majmuk. So, pergi buka nota awak, tengok dekat mikroskop majmuk punya gambar rajah. Yang saya bagi kat awak, lepas tu awak tampal, lepas tu awak lukis. Kan? Okey, yang mana daripada satu imej yang dihasilkan oleh kanta objektif akan jadi objek kepada kanta dia ni pula. Ingat lagi benda tu kan? Okey, so buka yang tu ataupun kalau kau malas buka, okey, saya ada kat sini. Dah siap pun sebenarnya. Okey. So, pembentukan imej oleh kanta mikroskop majmuk. Siapa yang buku nota dia entah pergi mana, buku surat 266. Okey. So, ini adalah kanta objek. Okey. So, kanta objek, ini objek awak. So, dia tanya dekat awak apa tadi? Patah balik. Dia tanya dekat awak apakah ciri-ciri imej. Ciri-ciri imej. So, kita tengok imej bagi kanta objektif dulu. Okey. So, imej dia ni kan? Betul tak? Okey, so imej dia yang pertama apa? Nyata ke maya? Imej yang pertama dia adalah nyata. Okey, sebab apa? Sebab dia berada di belakang kanta. Ingat dia berbeza dengan cermin. Okey, ciri yang kedua dia adalah songsang. Okey, ciri yang ketiga, dibesarkan ke dikecilkan? Besarkan. Okey, so kita tengok tiga pernyataan ini. Saya letak sebelah ni saja. Okey, nyata songsang dibesarkan, nyata dibesarkan, nyata dibesarkan, nyata dikecilkan. Salah. Maya dibesarkan. Salah. So antara A dengan B saja. So kita tengok pula kanta imej bagi kanta mata. So nyata, maya, dibesarkan. So dua-dua kata dibesarkan. So kita pening kepala kat sini. So sekarang kita nak tahu dia nyata ataupun maya. Okey, tengok sini. Alright. Okey, sekarang dia kata imej bagi kawan ni pula. Okey, sekarang ni I1 akan menjadi objek kepada kanta mata. So, awak dah buat lukisan dia pun, dia menghasilkan imej di sini. Okey, so imej dia apa? Imej dia adalah yang pertama, dia apa? Maya, songsang, dibesarkan. Okey, so maya, songsang, dibesarkan. Saya tarik ni atas sini. Okey, alah tertutup teruslah pula. Okey, maya, songsang, dibesarkan. Maya, songsang, dibesarkan. Dua-dua dibesarkan, maya. So automatically lah jawapan dia adalah B. Finish.